الحمد لله بنعمته تتم الصالحات نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ففهمنا سليمان كلما آتينا حكما وعلما سخرنا مع دود الجبال سبحنا وتركنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وحكمة العقل وحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya dengan nikmatnya kita dapat duduk dalam kebaikan dan rahmat Allah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai riyadul jannah, sebagai kebun dari kebun syurga Allah Subhanahu wa taala, itu majalisul zikr ataupun majalisul ilm, itu majlis ilmu, dan begitu juga majlis yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Itulah taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita sambung lagi perkara yang berkaitan dengan hadis kursi, yang mana lafaz daripada Nabi dan maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini pengajaran qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi dalam pengajaran yang ke-19 dalam kitab Al-Muwa'izul Badi'ah, iaitu pengajaran ataupun segala pengajaran yang indah-indah yang dikumpulkan oleh musannif rahimahullahu taala. Kita masih lagi dalam pengajaran yang ke-19, yang mana di bawah itu hey anak Adam, qala musannif rahimahullahu taala, hei anak Adam, betapa engkau tamak akan ibadah serta penuh perutmu dengan makanan, dan betapa tamak pada mengasihi akan Allah Ta'ala serta engkau kasih akan harta, dan betapa engkau tamak pada teran hatimu serta banyak engkau tidur, dan betapa engkau tamak pada takut akan Allah Ta'ala serta engkau takut akan papamu, dan betapa engkau tamak akan warak serta lobamu akan dunia, dan betapa engkau tamak akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan tiada engkau kasih akan segala orang yang miskin, dan lagi betapa engkau tamak akan keridhaan Allah serta kikimu, dan betapa tamakmu akan ilmumu serta engkau kasih akan dunia, dan serta engkau kasih akan puji, dan betapa engkau tamak berbahagia serta sedikit ilmumu, dan betapa engkau tamak akan negeri baqa, yakni negeri akhirat, serta engkau tamak kepada negeri yang fana, yakni dunia, dan betapa engkau tamak akan kebajikan padahal engkau berbuat jahat, dan betapa engkau tamak akan sejahtera daripada seksa padahal engkau yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan betapa tamak akan sembuh pada engkau yang sakit. Yang nombor 2 itu yakni artinya engkau yang mencapai akan benda yang bertambah penyakit. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata Allah Azza wa Jalla, "Hei anak Adam, betapa engkau tamak akan ibadah serta penuh perutmu dengan makanan." Allah Ta'ala firman dalam hadis kursi, macam mana kita nak buat ibadah, macam mana kita nak tamak ibadah, kita nak rajin. Tamak dengan maksud kita nak rajin ibadah. Kita nak rajin ibadah sedangkan perut kita penuh dengan makanan. Ini yang dimaksudkan, yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam hadis kursi. Sebab tidak lagi, kalau perut itu terlalu kenyang, dia jadi malas buat ibadah. Sebab itulah dalam Islam disuruh kita makan untuk ibadah. Kita makanlah apa bentuk kita makan ke kita minum, biar kita niat untuk ibadah. Biarlah kita dah buat ibadah pun, kita dak buat pun sembahyang, kita kata dak sempat nak sembahyang duha, kita kata ada kerja dan sebagainya. Tapi diri kita makan tu biar makan untuk ibadah. Dengan kita makan niat ibadah itu, Allah Ta'ala akan letak kita dalam ibadah. Itu di antaranya. Jangan kita makan, orang kata makan sebab apa? Makan sebab saya lapar. Betul, kita lapar. Tetapi hakikat tujuan niat makan itu ialah untuk menguat tulang belakang kita, mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sebenar. Soal kita buat yang kedua, soal kita buat ibadah atau tidak, itu nombor 2. Yang penting sekali kita niat untuk ibadah. Tetapi macam mana kalau kita niat untuk ibadah sedangkan kita makan hal keadaan melampau, hal keadaan kita makan makanan syubhah, kita makan makanan haram, lebih-lebih lagi perkara haram, makanan haram. Macam mana kita nak cenderung kepada ibadah? Kita nak kepada buat ibadah, tetapi bila kita tamak kepada ibadah, tamak kepada kita penuh perut kita dengan makanan, maksudnya makan nebeng sungguh. Kalau makan tu kenyang tu tak masalah, makan sampai kenyang tu tak masalah, tapi kenyang melampau. Sebablah Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran surah Al-A'raf, "Ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Hei anak Adam, ya bani Adam khuzu, wahai anak Adam, ambillah daripada perhiasan untuk mengerjakan ibadah di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kulu washrabu, makanlah olehmu sekalian. Washrabu, dan minumlah kamu sekalian. Wala tusrifun, wala ay nafyun, yakni nafi sungguh, jangan. Nahyun dengan mana bukan nafi, yakni nahyun, yakni jangan sesekali melampau. Sebab apa? Innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sesekali tidak suka orang makan melampau ni, kerana dia boleh memendekkan akal. Al-Iman At-Tabari dalam mentafsirkan ayat ini menyatakan, Allah Ta'ala menyatakan, iaitu wakulu washrabu wa la tusrifu, digunakan la nahyun, jangan minum melampau, jangan makan melampau. Lalu ditegaskan dengan lafaz dalam bahasa Arab, iaitu inna, dengan lafaz nun taukid thaqilah. Dan sesungguhnya Allah dah cukup dengan lafaz inna. Kalau bahasa Arab ni inna ni makna sesungguh, sudah cukup dah. Tapi guna lagi dengan lafaz Allah, ismun nazam mu'assah, iaitu kalimah Allah adalah kalimah membesar. Kalau dalam Al-Quran, kita baca Al-Quran, Allah guna dengan lafaz Allah itu wallahu ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar.
sebut Allah, lafaz Allah disebut, maka itu nak menunjukkan ketegasan daripada Allah bahawa di sana ada kemudaratan dunia dan kemudaratan di akhirat. Maksudnya kalau kita makan melampau, di dunia kita ada penyakit, nisbah rohani kita, jasmani kita pun kalau kita makan melampau, ya ada penyakit itulah, penyakit inilah. Kalau dak ulama buat kajian, orang muda, masa muda makan banyak, makan sungguh. Pada ghalibnya ulama buat kajian, pada tua dia akan mari penyakit itu. Dia kadang-kadang makanan ni tak kesan selalu. Dia kesan daripada bila dah tua. Ada penyakit itu, penyakit ini. Sebab kesan daripada makanan yang melampau. Sebab itulah Allah menggunakan dengan lafaz innallaha yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka sama sekali orang yang makan melampau. Sebab di sana mudarat kepada dunia, yakni roh jasmani, dan mudarat akhirat, yakni rohani, bab ibadah. Bab nak buat akhirat jadi malah. Sebab itulah. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Ad-Dailani rahimahullahu taala, yang mana Rasulullah menyatakan, takutlah kamu daripada menjadi perut besar, yang bermaksud takutlah kamu daripada makan yang banyak, kerana dia bila makan banyak ini, ya, dia akan mengundang kepada sifat malah dan sifat memendekkan akal kamu. Akal kita jadi tak cerdik, panggil derah tupu. Itu di antaranya disebut oleh Rasulullah SAW. Di antaranya kasratun naum, jadi banyak nak tidur. Bila makan banyak jadi mengantuklah. Itu di antaranya disebut oleh Rasulullah SAW. Sebab itulah dalam hadis kursi ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, bertapa engkau tamak, macam mana kita tamak kepada ibadah, serta perutmu dengan penuh dengan makanan yang melampau. Dan mengikut ilmu fiqh, makan tak ada masalah makan. Tapi mengikut ilmu tasawuf, makan walaupun barang itu barang kita, tetapi melampau, hukumnya haram bagi ilmu tasawuf. Tidak ada keberkatan. Tidak ada keberkatan diri kita makan melampau tu sia-sia saja. Sebab apa? Sebab di sana ada orang yang ada orang yang dalam kitab fiqh disebut sebagai ada orang yang syubhat pada makanan itu. Macam mana? Apa maksud syubhat pada makanan? Kalau kita makan melampau, di sana ada orang yang miskin, ada orang yang papa, dia tengok, dia berjalan tepi-tepi jalan, dia tengok buah-buahan, dia nak beli tak boleh. Dia nak beli tak boleh sebab dia tidak ada kemampuan. Maka makanan itu jadi syubhat. Bagi siapa? Bagi orang yang mengambil, orang yang membeli makanan itu melampau. Orang yang beli makanan itu melampau, maka diri melampau itu, syubhat itu jatuh kepada orang yang makan melampau. Maknanya bagi ilmu tasawuf, haram seseorang itu makan melampau. Sebab di sana ada orang yang susah, orang miskin, dia nak beli tak mampu. Orang kaya, orang senang, dia nak beli sesuatu, dia beli saja. Dia beli. Lepas tu dia beli, kalau dia makan untuk mengenyang dia, tak jadi masalah. Dapat pahala untuk ibadah, dia makan anak isteri dia, tak jadi masalah. Tetapi kalau dia makan melampau sehingga mengundang kepada malah buat ibadah, penuh dengan penyakit lagi, sesak nafas siapa makan, menebang sungguh, maka itu menunjukkan bahawasanya syubhat itu kembali pada dia disebabkan kesan daripada orang miskin. Dia tengok orang miskin, orang susah, orang papa, dia lalu dia tengok, sedapnya makanan ni, sedapnya buah-buahan ni, tapi alangkahnya aku nak beli macam mana, aku tak mampu. Itu di antaranya ada dalam kitab fiqh, saya tak ingat dah istilah orang panggil, dia ada persamaan dengan perkataan khuyala. Khuyala ini itu berasa sombong. Khuyala ialah suatu perkara yang dilarang oleh Rasulullah. Kerana zaman Rasulullah dilarang. Ulama kata Rasulullah larang kita pakai jubah kita ni
siapa ke labuh ke tumit tu. Tu di antaranya. Sebab orang-orang dulu dia senang, dia beli jubah, labuh, menyebabkan orang panggil ada penyakit khuyalat, berasa sombong. Tu di antaranya. Tetapi ulama bahas maknanya pakai jubah sampai ke tumit itu tak jadi masalah. Sebenarnya tak jadi masalah sebab Rasulullah diiktibar kepada Rasulullah berjalan, Rasulullah pun akad. Maka akad itu sikat, kadang-kadang labuh, itu di antaranya. Jadi nak cerita pada kita, dibimbangi bagi ilmu tasawuf gitulah. Itu di antaranya. Orang kita panggil makanan itu jadi syubhat bagi ilmu tasawuf. Ulama-ulama tasawuf dia halusi begitu saja. Sebab apa? Sifat warak yang berada dalam hati dia. Dia berhati. Dia berhati-hati, aku boleh makan di macam mana. Orang lain yang susah, yang apa ataupun umat-umat Islam yang lain. Itu di antaranya. Ulama kata lebih kepada wakil ataupun tempat watan, tanah kita sendiri, tanah air kita sendiri. Maknanya kalau negeri kita dah iktibar pada negeri orang. Sebab negara orang walaupun umat Islam dibunuh tu soal lain. Kita mengingati umat Islam di Palestin, di Syria, tak ada makanan. Itu nak suruh kita ni lebih bersyukur pada Allah dan berdoa kepada mereka. Tetapi dalam negeri kita ini dibimbangi, kalulah ada orang-orang miskin, ada orang-orang yang susah yang tidak mampu nak membeli seperti mana kita membeli, hal keadaan kita pula membazir, maka makanan itu jatuh syubhat. Dan kalau begitu saya tak boleh belilah makanan hak yang sedap-sedap, hak mewah-mewah. Tak salah, belilah, tak ada masalah. Tetapi jangan melampau. Itu maksudnya. Jangan melampau, jangan makan dengan membazir. Membazir itulah dikatakan dilarang oleh dalam Islam, dalam ilmu tasawuf. Maka melampau, itu Islam larang. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, bertapa tamak pada mengasihi akan Allah Ta'ala serta engkau kasih akan harta. Jadi Allah Ta'ala menyatakan ahli kursi, macam mana kita tamak kata kasih pada Allah, cinta pada Allah, nak jadi hamba Allah, kasih pada Allah, cinta sungguh pada Allah, tetapi engkau kasih akan harta. Apa maksud kasih pada harta? Yakni kasih harta sampai melampau, sampai meninggal ibadah untuk Allah, sampai melalaikan ibadah kepada Allah, maka itu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kasih kepada harta tidak menjadi masalah, tetapi kasih harta mengatasi kasih kepada Allah bagi ilmu tasawuf itu perbuatan haram, tidak boleh. Kerana harta itu adalah milik Allah. Allah memberi kepada seseorang itu hanya sekadar pinjaman saja. Bukti kepada pinjaman itu, kata Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, bukti iaitu Allah Ta'ala beri pinjaman kepada kita, iaitu setelah kita mati. Bila kita mati, harta itu akan dijatuhkan kepada waris. Itu di antaranya, bukan mutlak bagi kita. Waris mati, jatuh pula kepada waris-waris, generasi-generasi. Maknanya itu bukan milik kita. Tetapi kalau kita kasih kepada harta, tetapi kasih pada Allah adalah mutlak, maka inilah dikatakan berdekatan dengan zuhud. Zuhud bukan naik, bukan pakaian buruk, bukan kereta buruk, bukan rumah besar, bukan kereta besar, bukan apa-apa, tetapi zuhud ialah barang yang kita miliki, sama ada rumah besar, kereta besar, senang, apa lagi, susah ke, itu di antaranya. Tetapi hati kita tidak berpegang kepada barang yang kita miliki, kita lebih pegang barang yang di antara Allah, barang yang ada di Allah. Maksudnya itu kita lebih bergantung kepada Allah berbanding bergantung kepada
diri dan barang yang kita miliki yang sebagai pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, betapa tamak pada mengasihikan Allah serta engkau kasihkan harta. Dia tak lari. Cinta dalam hati seseorang ini, dia hanya simpang satu saja. Kalau kita cinta kepada dunia, Allah dia capok. Kalau kita cinta betul-betul pada Allah, maka dunia itu nombor dua. Kalau kita buat dunia cinta pada harta nombor satu, Allah jadi slow. Itu di antaranya. Dia tidak akan tersimpan dua kecintaan dalam hati seseorang itu. Itu di antaranya. Kalau orang tu kata, oh saya kasih belaka, orang tu dia berkahwin dua orang. Dia kata saya kasih belaka, sayang belaka, cinta belaka pada isteri saya dua orang ni. Itu tidak ada salah satunya. Itu di antaranya. Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah dengan Khadijah. Rasulullah dia itu lebih kasih kepada Aisyah. Itu di antaranya. Tapi Rasulullah menyanjungi perjuangan Khadijah yang mengeluarkan begitu banyak harta. Rasulullah bukan maksud Rasulullah benci, tapi ada sedikit hati itu melebihi. Nak cerita pada kita, hati seseorang itu tidak boleh kasih hanya satu saja. Lebih lagi Tuhan Allah. Kalau kita kata kasih pada Allah, maka betapa engkau kasih hartamu melampau. Itu di antaranya. Dan betapa engkau tamak pada terang hatimu serta banyak engkau tidur. Jadi betapa kita nak kepada hati kita terang, supaya hati ini kita cerah, supaya hati ini kita mudah terima pengajaran, terima nasihat, berbagai-bagai lagi, serta banyak tidur. Tidur ni salah satunya yang menggelakkan hati seseorang itu. Setengah hati kerah ialah orang yang banyak tidur. Itu di antaranya. Tidur waktu mana? Iaitu waktu yang tidak layak kita tidur, kita tidur. Tak boleh. Itu di antaranya. Waktu yang sesuai untuk tidur, waktu malam, waktu qailulah antara sebelah tengah hari, 12 tengah hari tu sampai kat pukul 1 tu, itu waktu sesuai kita tidur. Qailulah panggil, waktu yang sesuai untuk tidur, untuk rehat badan, tak masalah. Tetapi kita tidur pada waktu lain, melainkan kita penat, lelah tu lainlah. Ni pagi tidur, waktu duha tidur, tidur, malam tidur semua, perpanjangan dia tidur. Bangun-bangun sekejap makan, tidur balik. Begini hati kerah. Sebab kekasih-kasih Allah itu dabbur salihin liqamatil lail. Itu di antaranya. Kerana kekasih-kekasih Allah, orang-orang soleh terdahulu, amalan orang soleh terdahulu, mereka sentiasa qiyamul lail, itu bangun di waktu malam. Yakni mereka cukup tidur. Mereka bukan tak tidur, tapi mereka ada qiyamul lail, ada ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Ini di antara dilarang. Tidur, hak Imam Ghazali garis, pukul tidur awal malam. Setengah Imam Ghazali kata setengah rugi seseorang itu malam dia tidur awal. Lepas Isya tu dia tidur selalu. Tak penat, tak letih apa-apa, dia tidur. Lepas tu bangun lepas orang azan subuh. Ini setengah daripada kerugian, kata Imam Ghazali. Kalau orang tu letih balik kerja tu soal lain, tak ada masalah. Sebab kerja itu adalah suatu ibadah dah. Dia cari kerja, cari nafkah ke anak isteri dia tu, itu suatu ibadah, ada masalah. Tetapi kalau tidak ada badan letih dan sebagainya, maka disuruh kita bangun di waktu malam. Itu di antaranya. Ataupun bangun 10 minit dari sebelum waktu subuh. Itu di antaranya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Sebab banyak tidur ni di antaranya gelap hati. Dia beza. Kalau kanak-kanak baby banyak tidur tu soal lain, tu bagus untuk dia. Tu di antaranya. Tapi bagi orang yang orang panggil orang yang dewasa ni, lebih lagi nak jalan hati ke hadratillah, maka banyak tidur itu adalah menggelakkan hati seseorang itu. Itu di antaranya. Sebab tu syarat menuntut ilmu. Kalau di pondok-pondok dulu, dia suruh maknanya
Ngaji tu kadang-kadang sampai pukul 1, pukul 2. Tu kadang-kadang tidur sejam sekejap, pukul 4 disuruh bangun dah. Bangun mengapa kita ni. Tu di antaranya nak suruh panggil cerah hati kita ni. Tu di antaranya panggil waktu malam adalah waktu dabbus salihin. Waktu malam adalah amalan orang-orang soleh terdahulu dia dengan Allah Taala. Itu di antaranya. Dan Al-Iman Ghazali menyatakan bahawasanya setengah seorang itu nak dekat dengan Allah, nak cerah hati dia dengan Allah, nak lembut hati dia dengan Allah, iaitu banyaklah dia berjaga. Itu di antaranya. Dan betapa engkau tamak pada takut akan Allah Ta'ala, serta engkau takut akan kekepapaan. Jadi macam mana kita tamak kata takut pada Allah? Tamak, takut, yakni dengan makna takrib dengan Allah. Macam mana kita nak dekat dengan Allah? Nak dekat dengan Allah serta engkau takut kepapaan. Kita bimbang dengan kemiskinan, bimbang dengan kepapaan, bimbang sedikit itu tak ada masalah. Bimbang yang melampau tak boleh. Jadi syok dengan Allah Subhanahu wa taala. Setengah daripada syirik seseorang itu iaitu dia syok kepada rezeki Allah, seolah-olah dia syok kepada yang memberi rezeki. Itu di antaranya. Jadi kita disuruh berusaha mencari rezeki dan sebagainya, tetapi bimbang yang melampau. Sudahlah, habislah kita kali ni. Allah, habislah kali ni. Matilah kita kali ni, tak ada makanan. Allah, habislah kita dan ni, tak ada kerja. Dan Allah nak makan benda, mengaji agama. Parutlah begini. Habislah. Terlalu berbimbang itu, adalah orang yang syok dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah yang memberi rezeki. Allah Taala kata, "Mung berusaha, aku yang memberi." Sedangkan kamu berada di dalam perut ibumu pun aku sudah menjaga. Ibumu hanya sekadar makan minum begitu saja, cek dan sebagainya. Tetapi aku menjagamu sampailah kematianmu. Itu di antaranya. Sebab itulah ketika di alam roh, manusia berjanji dengan Allah, dia akan mentaati Allah, termasuk juga mereka tidak akan syok dengan sesuatu pemberian Allah, sebab Allah yang menetapkan sesuatu ajal, Allah yang meletakkan sesuatu jodoh dan rezeki dia dalam alam rohani itu lagi. Tetapi setelah dia keluar, dia diperdayakan dengan hawa nafsu dia yang didorong oleh syaitan laknatullahi alaih. Lalu seseorang itu dia syok dengan Allah, syok dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Syok ibadah sehingga dalam kitab iaitu disebut dalam sebuah kitab karangan Imam Tajuddin, iaitu ada kedok orang syok dengan ibadah pada Allah. Tak ada. Dia jawab tak ada. Kebanyakan kata ulama orang syok dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Orang syok dengan ibadah. Dah saya nak buat ibadah esok ni. Esok lusa ni ibadah ni. Dia berasa bimbang. Melainkan orang yang Allah Taala pelihara, dia ada begitu. Itu adalah orang yang bahagia. Orang yang syok dengan ibadah Allah, maksudnya dia berbimbang, ya Allah, taklah aku esok ni aku mau panjang, untuk aku buat ibadah, untuk aku berzikir padamu ya Allah. Sebab kemarin aku kurang ibadah dah kemarin. Mudah-mudahan kalau ada sifat-sifat gitu, itu setengah daripada orang yang saadah, orang yang bahagialah tu. Itu di antaranya. Tetapi kebanyakan kata ulama, orang syok dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Orang nak sesuatu, dia ni tak boleh nak makan benda rezeki, jadi syok, bimbang tu. Berhati-hati, tak ada masalah. Tetapi bimbang, terlampau bimbang dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala ini, maka macam mana kita nak takut pada Allah? Nak takut dengan makna nak taklid dengan Allah. Macam mana? Kita nak dekat dengan Allah tapi syok dengan rezeki Allah. Macam mana?
Kita nak baik dengan bos pejabat kita, tapi kita duk buruk-buruk semua. Bos tu tak adil dia dengan kaki tangan ni dia buat baik, nampak dia tu. Akhir sekali kita ni siapa ke tak bos? Siapa? Apa bos buat kita? Dia ni lah kali bos dia tukar jauh dia begini-gini. Itu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tu di antaranya. Tetapi Allah yang memberi rezeki. Tiba-tiba kita sebagai makhluk, bukan kita nak khalik, tapi kita makhluk, kita selalu mensyak akan yang memberi makhluk itu, iaitu Allah Khalik. Sehingga Al-Imam Syekh Khadir Jalani rahimahullahu ta'ala, kamu akan lihat suatu zaman manusia akan menjadi khalik dan Allah akan menjadi makhluk. Na'udzubillah jikalau berlaku pada manusia ketika itu, ataupun taulan kamu, ataupun sahabat kamu, ataupun ahli keluarga kamu, jikalau ada berlaku begitu, cepat-cepatlah kamu nasihat dia supaya yang jadi khalik. Allah mestilah menjadi khalik, yang mencipta, yang memberi rezeki. Tetapi kebanyakan manusia menjadi khalik, iaitu yang memberi rezeki, yang menciptakan. Seolah-olah begitu kata Syekh Abdul Qadir Jalani, iaitu mengaturkan tadbir kehidupan dia, sedangkan Allah yang mengatur segala tadbir kehidupan dia. Itu di antaranya kita bersifat makhluk, iftira ala Allah, sentiasa berhajat pada Allah. Allah sebagai khalik, istighna 'anil nas, terkaya daripada manusia. Maka sebab itulah kita disuruh berhati-hati, jangan risau melampau, iaitu syok dengan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Taala menyatakan, aku yang memberi, ana qasim wallahu yu'ti, aku sekadar memberi, wallahu yu'ti, Allah yang memberi, aku membahagi-bahagikan. Rasulullah pernah cerita pada kalangan sahabat, ana qasim, aku yang membahagikan kamu gini-gini. Wallahu yu'ti, Allah yang memberi hakikatnya. Itu di antara disebut oleh Rasulullah SAW, hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Qala musannif rahimahullahu taala, wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain, amin ya rabbal alamin. Dan betapa engkau tamak akan warak serta loba akan dunia. Macam mana? Kata Allah Azza wa Jalla hadis kursi, kamu nak warak. Warak ialah kamu menjaga barang-barang syubhat, barang-barang yang antara haram dan halal. Itu di antaranya hati kita ni warak dengan Allah. Macam mana? Kalau kita duk loba sama dengan dunia. Dunia kita sentiasa loba, sentiasa tidak cukup itu, tak cukup ini. Maka macam mana nak ada sifat warak? Salah satu sifat kepujian, sifat warak. Itu di antaranya. Maksud loba di sini, loba akan dunia dengan meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebutkan selepas loba, iaitu bersama dengan tamak lah, ataupun syuhah. Dua lafaz, tamak, syuhah. Sebab sifat ini sangat bahaya. Itu di antara syuhah dengan tamak. Sifat dua-dua ini adalah lafaz makna yang sama. Itu di antaranya. Jadi macam mana kita nak warak kalau kita terlampau tamak dengan dunia, dengan meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita disuruh bekerja dunia bersungguh-sungguh. Hadis Nabi SAW pun ada. Rasulullah kata, bila kamu bekerja urusan dunia, bekerjalah kamu urusan dunia seolah-olah kamu dah mati. Seolah-olah kita dah mati, yakni disuruh kita bekerja bersungguh-sungguh dalam urusan dunia, supaya Allah Ta'ala, Rasulullah SAW nak mengajar kita, bila buat sesuatu barang dunia itu biar berkualiti, ambil bersungguh-sungguh seolah-olah kita dah akan mati. Tetapi hadis itu menunjukkan jangan sesekali kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Dan betapa engkau tamak akan keridhaan Allah, dan betapa engkau tamak akan keridhaan Allah dengan tiada engkau kasih akan segala orang miskin. Jadi macam mana? Kata Allah Azza wa Jalla,
Macam mana? Iaitu kita nak kepada redha Allah. Iaitu kita nak suruh Allah Ta'ala ni redha, tetapi kita benci kepada orang miskin, orang apa-apa. Macam mana Allah nak redha? Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang miskin, orang-orang yang susah. Rasulullah kata, aku memilih kemiskinan, dan aku akan bersama dengan ma'al fuqara, bersama dengan orang miskin dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud miskin di sini, miskin rajin ibadah lah. Ni miskin malas sembahyang, malas ibadah, ada jadi hak begitu. Tu lebih teruk hak tu. Orang miskin malas ibadah, malas ni, tu lebih teruk lagi. Dah lah dia susah satu hal dah, malas buat ibadah pula. Dunia dah dapat, akhirat pun dah dapat. Tetapi miskin dipuji, walaupun dia miskin dunia, tapi ibadah rajin, kaya akhirat. Maka hak itu dipuji. Hak ni lah maksud akan segala orang miskin. Hak ni orang miskin yang rajin ibadah, orang susah rajin ibadah, maka hak ni kita kena kasih. Itu di antaranya, tak boleh benci dia. Kalau kita benci, macam mana Allah nak redha kita? Sebab Allah Ta'ala kasih kepada dia. Dia bersyukur dengan kedudukan dia, dengan miskin dia. Sebab Allah yang menetap begitu, maka di situ Allah SWT redha dia. Maka diri Allah redha, maka sebab itu sesekali tidak boleh kita benci sama sekali. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah menyatakan, betapa banyaknya orang yang rambutnya kusar, orang rambutnya tidak terurus, dan dia dipandang hina di dunia, tetapi kerana Allah sangat dekat dengan dia. Itu isyarat kepada orang miskin. Dia dekat dengan Allah, lalu dia mengangkat tangannya, Allah selalu Allah terus memakbulkan doa dia. Itu di antaranya. Sebab itulah kita nampak orang nampak tepi-tepi jalan, kita naik, tak boleh pandang, dia ni bakulah gini, nampak gini, nampak kain rambut berbolok dan sebagainya tu, gila lah kita kata. Kita tak tahu sebab dia dekat dengan Allah, dia ahli syurga. Kadang-kadang tu di antaranya soal dia memudaratkan diri dia, asal molek itu urusan lain. Itu di antaranya sebab Allah Ta'ala sangat hampir kepada orang-orang yang miskin. Jadi salah satu nak mendapat redha Allah, iaitu mesti kasih kepada orang-orang yang miskin, yang mentaati Allah, yang rajin ibadah kepada Allah, bukan yang malah buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan lagi betapa engkau tamak akan keredaan Allah serta kikirmu. Iaitu betapa kita tamak keredaan Allah. Hak tadi kita nak redha Allah, salah satunya kena kasih rasa cinta kepada orang-orang miskin yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan salah satunya lagi kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis kursi, dan betapa macam mana engkau nak keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta kikirmu. Sedangkan kita kikir, kita bakhil. Orang yang bakhil ini ba'id minallah, adalah orang yang jauh ai rahmatillah, rahmat Allah. Orang yang panggil kikir, orang yang kedekut ini, ialah orang yang jauh rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan orang yang kikir ini, kata Imam Razali, ialah orang yang hakikatnya dia memusnahkan harta, dia memusnahkan iaitu barang yang dimiliki sebenarnya, sebab dia kikir. Kikir ini bakhil lah. Dalam bab panggil bakhil, ayat bakhilun, satu lagi syuhah. Syuhah, Allah Ta'ala guna dua lafaz dalam Al-Quran. Bakhilun, yang kedua syuhah. Bakhilun, orang yang bakhil kepada orang lain, kepada orang lain. Tapi satu lafaz lagi Allah Ta'ala menggunakan dengan lafaz syuhah, bakhil juga, bakhil pada diri sendiri. Ini nak menunjukkan orang yang bakhil ini sangat bahaya. Sebab apa? Sebab
Orang yang bakhil ini, dia bukan sahaja kadang-kadang bakhil pada diri sendiri, dia bakhil juga pada orang lain. Dan dia bakhil juga kepada anak-anak isteri dia, diri dia. Sebab itulah bakhil ini dia berubah. Dia dan sebab suatu sifat yang hina, dia berubah semua. Kadang-kadang dengan kawan-kawan dia tak bakhil, tetapi dia bakhil dengan anak isteri dia pula. Kadang-kadangnya dengan anak isteri dia, dengan keluarga dia, dia tak bakhil, tetapi dengan orang lain dia bakhil. Ini satu sifat yang hina. Itu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana seseorang itu nak mendapat redha Allah? Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan Nabi SAW menyatakan sebuah hadis, setengah daripada sifat, iaitu setengah daripada iman, la tajma'al iman ma'al bakhil. Iman tidak akan berkumpul bersama dengan orang-orang bakhil. Maknanya keimanan dia itu macam kulit bawang, nipis sangat. Bila ada sifat bakhil dalam diri dia, na'udzubillah min zalik, ini bahaya, na'udzubillah. Jadi salah satu seseorang ini nak redha Allah, iaitu buang daripada sifat-sifat bakhil dia. Itu di antaranya. Tetapi jikalau ada bakhil dalam diri dia, kelekut dalam diri dia, macam mana kata Allah Azza wa Jalla, aku nak meredai kamu, itu di antaranya, sedangkan itu adalah milik aku, kata Allah Azza wa Jalla. Dan betapa engkau tamak akan ilmumu serta engkau kasih akan dunia. Macam mana kita tamak kepada ilmu, yakni macam mana kita iaitu kita nak bertambah dengan ilmu kita ni, sedangkan kita kasih pada dunia. Kadang-kadang ilmu agama kita tak ada nak mengaji sebab kita terlampau kasih kepada dunia, meninggal macam-macam ilmu kadang-kadang. Itu dia angkat. Jadi macam mana nak dapat ilmu? Sepatutnya ada ruang sedikit sebanyak menuntut ilmu Allah dan teruskan berurusan dengan dunia. Tetapi macam mana kata Allah, jika kamu tamak kepada ilmu, sedangkan engkau kasih pada dunia sehingga kamu tidak sempat menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dan serta engkau kasih akan puji, serta kita kasih pada puji. Macam mana? Puji ni satu penyakit juga masyhur. Nak masyhur, macam mana ilmu yang hakiki, ilmu yang sebenar nak masuk dalam dada kita. Kalau kita ada sifat, orang panggil suka orang puji dan sebagainya, itu di antaranya itu sifat yang dicela. Orang puji tu lain, ni nak orang puji, faham dari jok dia tu tak boleh. Ada pun orang puji kita, itu bagus, tanpa kita suruh, tiba-tiba ada untuk bagus dia. Maka kata Rasulullah, tilkal busyra lil mu'minin, itulah berita-berita gembira bagi orang yang mukmin. Di dunia lagi ada orang puji tanpa kita suruh, itu di antaranya. Dan betapa tamakmu berbahagia, tamak berbahagia serta sedikit ilmu. Macam mana kita nak bahagia? Macam mana kalau kita nak bahagia, kalau ilmu agama kita tu tak ada mana? Nak buat ibadah payah, nak semayang nak memerlukan ilmu. Macam mana nak bahagia dunia ni? Dunia kita nak bahagia, dan lebih-lebih lagi akhirat. Macam mana kita nak bahagia kalau kita tidak ada ilmu, nak beramal, nak buat ibadah pada Allah? Itu kata Allah Azza wa Jalla. Dan betapa engkau tamak akan negeri yang baqa, serta engkau tamak kepada negeri yang fana. Itu di antaranya. Jadi betapa engkau tamak negeri yang baqa, serta engkau tamak kepada negeri yang fana. Macam mana kita tamak kepada negeri kekal, negeri akhirat, dan betapa engkau tamak akan negeri yang baqa. Saya rasa betul di situ, sebab ada sedikit perbahasan dia. Dan betapa engkau tamak akan negeri yang baqa, serta engkau tamak kepada negeri yang fana. Dan betapa engkau tamak akan kebajikan pada engkau berbuat jahat, dan betapa engkau tamak akan negeri yang baqa. Jadi betul di situ. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini berkaitan hadis kursi, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa berjaga kita, jauh kita daripada tipu-tipu daya syaitan, tipu daya nafsu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa pelihara kita, takrib kita dengan Allah, menjadi manusia bahagia di dunia, dan insya-Allah bahagia juga di akhirat. Syarafatid dunya wa hurmatil akhirah.
mendapat kemuliaan dunia dan mendapat sanjungan di akhirat nanti, insya-Allah. Ini sekadar itu dulu pada malam ini. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a, qalban khashi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.